kita akan disajikan dengan bab yang dosa besar yang ke-13, iaitu pemimpin yang menipu rakyatnya, zalim dan bengis. Betul lah Ustaz kan? Betul. Tajuk kita, bab kita ni, yang mana perbuatan khianat dan zalim ini merupakan dosa besar yang mendapat ancaman berat ya. Tidak kiralah dilakukan oleh sesiapa pun, lebih-lebih lagi daripada seorang pemimpin itu. Dan marilah sama-sama kita ikuti huraian selanjutnya daripada Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Puan Inun, moderator pada pagi ini. Para jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya mulakan dengan ucapan tahmid kesyukuran. Alhamdulillah, kerana pada pagi ini dapat lagi kita bersama di dalam majlis rutin kita sebenarnya setiap pagi hari Rabu. Di dalam kita membicarakan sebuah kitab yang telah ditetapkan ataupun dipilih, iaitu kitab Al-Kabair. Dan pada pagi ini pertemuan kita kali yang ke-10 kalinya, tatap muka kali yang ke-10 dalam pengajian berkitab kita ni, yang mana kita mulakan pengajian kita ini tepatnya pada hari Rabu 11 Oktober 2023 dan hari ini 13 Disember 2023, lebih kurang 2 bulan dah. Syukur Alhamdulillah kita berjaya adakan sebanyak 10 kali pertemuan. Dan pertemuan yang ke-10 pada pagi ini kita akan masuk pada perbincangan dosa besar yang ke-13. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 59. Dosa besar yang ke-13 iaitu pemimpin yang menipu rakyatnya, lagi zalim dan bersikap keras ataupun bengis terhadap orang bawahannya. Maka bila kita sebut tentang pemimpin ni, bukan hanya pemimpin sahaja yang diancamkan di dalam perbincangan pada pagi ni. Tak kira siapa sahajalah. Tetapi kalau dia pemimpin yang menipu rakyatnya, zalim dan bengis, maka kesannya itu lebih besar. Tetapi dosa ini, ia tertakluk kepada semua orang. Dan kita sebenarnya pun, kita adalah pemimpin. Tak kira siapa sekalipun, paling kurang kita memimpin diri kita, ahli keluarga kita, organisasi kita, tempat kerja kita, maka diingatkan berlaku adillah terhadap orang yang kita pimpin itu tadi. Kita baca dulu banyak dalil Quran sebenarnya dan juga dalil daripada hadis yang dibawakan oleh pengarang kitab kita ni pada dosa besar yang ke-13. Maka pada pagi ini kita hanya sempat ambil satu sahaja dosa besar, iaitu dosa besar yang ke-13 sahaja. Dalil yang pertama, muka surat 59, kita baca dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Surah Asy-Syura ayat yang ke-42. Maksudnya, sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia. Dan mereka bermaharaja lela di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar. Mereka itulah orang-orang yang beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ini Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman kepada orang yang buat zalim. Dan biasanya orang yang buat zalim ini orang yang ada kekuasaan. Dan mereka ni bermaharaja lela. Tak ada orang yang boleh tegur mereka. Kalau tegur pun mereka akan balas balik dengan, kalau mereka tak mampu balas dengan otak, fikiran, mereka akan balas dengan otak. Otak ni kekuatan. Contohnya Fir'aun kan, ataupun Namrud. Bila mereka tak mampu balas mukjizat para nabi, mereka akan lawan dengan otak. Otak ni kekuasaan mereka.
Maka Allah mengancam, ulaika lahum adzabun alim. Mereka ini diancam dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Dalam Islam, kalaulah pemimpin itu pemimpin yang adil, baik, disayangi, dia akan mendapat nikmat setinggi-tingginya dalam Islam. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah di padang mahsyar. Golongan yang pertama itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tetapi kalau pemimpin itu pemimpin yang zalim, dia akan digandakan azabnya 2 kali lebih berbanding dengan orang-orang yang lain. Kerana yang pertama adalah kesalahannya, yang kedua adalah kerana dia tidak menjalankan amanah terhadap rakyatnya tadi. Dia melakukan kezaliman. Kalau kita menyorotilah terowong sejarah, di dunia ni pernah merakamkan beberapa orang pemimpin yang zalim sebenarnya. Dia banyak melakukan kezaliman. Antaranya pada tahun 1949 hingga 1976. Ada seorang pemimpin komunis Cina namanya Mao Zedong. Dia telah membunuh seramai 40 juta rakyatnya. Bukan sejuta, 40 juta rakyatnya, dan cara membunuhnya dengan kejam macam-macam lah. Dia suluh, dia bakar, dia cabut kuku dan sebagainya. Dia dikenali sebagai pemimpin diktator dan dia disebut sebagai Iron Fist. Orang yang mempunyai kuku besi yang mana dia akan meletakkan rakyatnya ini pada tahap kezaliman yang sungguh-sungguh. Ini namanya Mao Zedong. Ini bukan dulu-dulu ni. Ini pada abad yang ke-20-an. Pada kurun yang ke-20-an ni, pada dia memerintah pada tahun 1949 hingga 1976. Kemudian ada lagi pemimpin di Uganda namanya Idi Amin. Dia memerintah pada tahun 1971 hingga 1979. Dia telah membunuh rakyatnya yang melawan dia kerana ketidakadilannya seramai 3 juta orang dibunuh. 3 juta orang. Dia bukan setakat menipu, bengis, tetapi dia telah membunuh rakyat-rakyatnya. Dan ada lagi lah beberapa pemimpin yang lain yang zaman moden yang pernah kita dengar. Sekiranya orang lawan, dia akan bunuh je. Antaranya Vladimir Lenin yang memerintah tahun 1917 hingga 1924. Joseph Stalin yang memerintah tahun 1922 hingga 1953. Dan ini biasa kita dengar namanya Adolf Hitler yang memerintah tahun 1933 hingga 1945. Pemimpin Nazi di Jerman yang telah membunuh antaranya adalah orang-orang Yahudi. Tetapi dia tidak bunuh semua orang Yahudi. Dia meninggalkan sedikit, menyebabkan orang Yahudi yang sedikit itu telah melakukan kezaliman pula kepada orang-orang saudara kita di bumi Palestin sana. Ini beberapa lah sejarah yang tidaklah terlalu lama dengan kita, tetapi merakamkan adanya pemimpin-pemimpin yang zalim yang pernah bermaharaja di muka bumi ini. Maka Allah mengancam, ulaika lahum adzabun alim. Mereka ini disediakan azab yang sangat sakit tidak terperi sakitnya di hari akhirat kelak. Itu dalil yang pertama. Muka surat 59 lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bagi jemaah yang ada kitab, kita tengok dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Surah Al-Maidah ayat yang ke-79. Mereka sentiasa tidak saling melarang sesama sendiri daripada perbuatan mungkar, derhaka dan ceroboh yang mereka lakukan. Demi Allah, sesungguhnya amatlah buruknya apa yang telah mereka lakukan. Ini oleh orang-orang yang zalim lah. Tak ada orang berani nak menegur orang yang melakukan perbuatan mungkar, zalim, derhaka ni. Dan Allah kata, aku jamin di hari akhirat kelak amat buruklah
terhadap apa yang mereka lakukan, dikenakan satu azab yang sangat tidak terperi sakitnya. Itu berdua dalil Quran yang kita bacakan, ancaman Allah kepada orang yang melakukan kezaliman. Muka surat 60. Sabda Nabi SAW dalam hadis. Kita masuk kepada dalil hadis. Hadis yang kita nak baca ni hadis sahih daripada Imam Bukhari dan Muslim, daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Siapa pemimpin? Rasulullah sebut kita semua adalah pemimpin. Kita tengok hadisnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Wal-khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Maksudnya, setiap kamu ialah pentadbir ataupun pengurus ataupun pemimpin. Bila kita sebut pemimpin yang tidak adil, yang zalim, yang tidak baik ni, jangan kita pandang, oh orang ni sahaja pemimpin. Jangan kita bataskan. Pemimpin ni, oh dia ada pangkat, ada jabatan. Tak. Sebab Rasulullah SAW sebut, setiap daripada kita ni adalah pemimpin. Dan kamu semua akan ditanya tentang orang yang kamu pimpin tadi. Maknanya, kita yang memimpin, paling kurang kita memimpin tubuh badan kita, kita bertanggungjawab terhadap tubuh badan kita ni. Semuanya akan ditanya, adakah kita jaga amanah tubuh badan kita, ataupun lebih besar, memimpin keluarga kita dan sebagainya. Sebab, setiap kita adalah pemimpin dan tak terkecuali pun, mesti kita melakukan kebaikan terhadap pimpinan kita. Apa yang kita pimpin ni, kita buat yang terbaik. Kemudian Rasulullah SAW sebut, pemimpin ialah pentadbir dan akan ditanya tentang rakyatnya. Kalau pemimpin YB, menteri, pemimpin kawasan, dia akan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Maknanya, semakin besar wilayah kepimpinan dia, maka semakin besarlah dia bertanggungjawab terhadap orang yang dia pimpin. Kalau kita hanya pimpin organisasi kita kecil saja, peringkat masjid, kita jadi pengurus masjid ataupun AJK masjid, maka yang berkaitan dengan anak qaryah masjid itu sahaja yang berada di wilayah kepimpinan kita. Kalau kita memimpin sebuah daerah, lagi besar. Memimpin sebuah negeri, lagi besar tanggungjawab kita. Memimpin negara, lagi besar wilayah kita. Maka Rasulullah sebut, pemimpin ialah pentadbir dan akan ditanya tentang rakyat yang berada di bawah naungannya. Kemudian Rasulullah lanjutkan lagi. Seorang lelaki ialah pentadbir dalam keluarganya dan akan ditanya tentang tanggungannya. Ayah ataupun suami, di bawahnya ada tanggungjawab memimpin isteri dan memimpin anak pinaknya. Kalau dia tidak menjalankan amanah sebagai pemimpin keluarga, di hari akhirat kelak, isteri dan anak pinaknya itu akan mendakwa suami tadi. Ya Allah, bukan salah saya. Salah ayah saya yang tak menjalankan tanggungjawab. Ya Allah, saya jadi begini ni bukan sebab saya, tapi suami saya yang tidak teguh. Subhanallah. Maka, jalankanlah amanah dan tanggungjawab sebagai suami ataupun sebagai ayah dengan sebaiknya, kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan terhadapnya jika dia tidak menjalankan amanah tadi. Ibu, wanita, isteri, Rasulullah sebut, ialah pentadbir di rumah suaminya dan akan ditanya tentang jagaannya. Suami pergi kerja, maka yang menjadi pentadbir contohnya kan, kalau isteri itu suri rumah, maka berkaitan dengan rumah tangga itu akan ditanya oleh
oleh isterinya ataupun wanita tadi yang menjadi pentadbir di rumah sepanjang ketidakberadaan suami tadi. Maknanya pemimpin menjaga rumah tangga. Kemudian khodam. Khodam ni orang yang paling bawah. Dia juga ada amanah dan tanggungjawab. Khodam ialah pentadbir bagi harta tuannya dan akan ditanya tentang barang yang dia peliharanya. Apa pelajaran daripada hadis ni? Nak menunjukkan di mana sekalipun kita berada, kita adalah pemimpin. Jadi buatlah yang terbaik mengikut kadar dan kapasiti kemampuan kita. Mudah-mudahan bila kita menjalankan amanah, maka semuanya akan merasai nikmat dan keamanan daripada amanah yang dijalankan tadi. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan iman dengan amanah. La imana liman la amanata. Tidak sempurna iman bagi seseorang yang tidak menjalankan amanah tadi. Itu dalil yang pertama daripada hadis. Banyak hadis ni. Kita bacalah sebahagiannya insya-Allah. Sabda baginda lagi, man ghasyana falaysa minna. Sesiapa yang menipu dalam kalangan kami, maka dia bukan daripada kami. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Orang yang menipu ataupun pemimpin yang menipu, yang tidak menjalankan amanah, maka kata yang lebih beratnya seolah-olah Rasulullah tak mengaku umat. Siapa yang menipu, lebih lagi menipu orang di bawahannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengaku dia ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menipu, apatah lagi kadang-kadang gunakan agama pula untuk menipu. Ini lagilah teruk. Orang yang menipu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dia bukan dalam kalangan kami. Maksudnya kalau kerahnya seolah-olahnya bukan umat akulah. Katanya begitulah maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menipu. Integriti diri ni bermula daripada tidak bohong sebenarnya. Ikan senohong, ikan kerapu sama sedap dibuat kari. Bercakap bohong selalu menipu, kawan tiada, musuh mencari. Menjala di laut dapat kerapu, balik di rumah dibuat singgang. Kalau tabiat suka menipu, musuh datang keliling pinggang. Ada tak jemaah nak jawab pantun pagi ini? Kena jalankan amanah lah. Sebab integriti itu bermula daripada tidak menipu walaupun sekecil-kecil perkara. Kalau amanah sudah diterima, jalankan amanah dengan sempurna. Kalau amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup berterus terang. Kalau bahu memikul amanah, berhati-hatilah ketika melangkah. Kalau amanah sudah di tangan, kewajipan mestilah ditunaikan. Kalau amanah sudah dipegang, jangan sampai kecewakan orang. Kalau amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Kalau amanah tak mampu dilaksana, kembalikan jawatan dengan penuh hikmah dan bijaksana. Sebab orang yang tidak menjalankan amanah, bahkan dia menipu pula orang di bawahannya, Rasulullah katakan, falaisa minna, bukanlah dalam kalangan umat aku. Subhanallah. Itu dalil yang kedua daripada hadis daripada kitab kita ni. Baginda bersabda lagi, hadis yang ketiga, muka surat 60. Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar. Orang yang buat zalim, dia di hari akhirat berada dalam kegelapan. Tak dapat cahaya. Kita ni nak berjalan waktu malam, kalau tak ada cahaya, tak boleh berjalan. Betul tak? Cahaya lampu, cahaya bulan, cahaya bintang, itulah yang menyebabkan kita boleh bergerak berjalan. Kalau siang hari, tak apalah. Kalau waktu malam, tak ada cahaya lampu, kita berada dalam gelap. Begitulah orang yang melakukan kezaliman itu menyebabkan dia akan diselebungi
dengan zulumat, kegelapan-kegelapan pada hari kiamat kelak. Maka lawan perkataan zalim adalah adil. Maka kita berlaku adil lah dalam apa hal sekalipun. Moga-moga dengan keadilan yang kita buat ini menjadikan kita mendapat cahaya keselamatan di hari akhirat. Yang kita nak adalah cahaya, nur. Nur itulah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal kita di hari akhirat kelak. Maka seboleh mungkin kita berlaku adil lah. Orang yang berlaku adil, dia akan dikasihi oleh manusia dan dia akan dikasihi oleh Allah. Orang yang buat zalim, menipu, tidak amanah, bengis, bersikap kasar, marah-marah, dia bukan sahaja akan tidak disukai manusia, bahkan dia juga tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Itu dalil yang ketiga lah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 61. Baginda bersabda, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Riwayat Ibnul Mandah dalam Kitabul Iman daripada Maqil bin Yasar. Maksudnya, mana-mana pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia akan berada di dalam neraka. Subhanallah. Kalau kita bacalah hadis ni, kita rasa takut kan nak jadi pemimpin. Dan kita rasa takkan berebutlah untuk kita ni jadi pemimpin. Kita bimbang-bimbang terjerumus. Kita bimbang terjerumus. Kadang-kadang berebut sampai menindas orang lain, sampai terpaksa menipu dan sebagainya. Rasulullah bagi ancaman, mana-mana pemimpin yang tipu rakyatnya, maka dia berada di dalam neraka kelak. Subhanallah. Kerahnya ancaman. Sebab apa? Sebab pemimpin ni, kalau dia adil, keadilan tu dapat dirasai oleh semua. Tapi kalau dia zalim, dia menipu, dia bohong, tidak jalankan amanah, maka kesengsaraan itu akan dirasai oleh ramai orang. Dia beza. Kalau menipu ni dilakukan oleh orang yang biasa-biasa saja, efeknya tak dah terlalu besar. Tapi kalau penipuan ni dilakukan oleh pemimpin, orang atas, efeknya akan terpalit kepada semua orang. Ramai orang yang akan terlibat dengan ketidakamanahan ataupun penipuan yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu tadi. Seorang pemimpin tadi. Cakap, berbohong dan sebagainya kan. Menyebabkan ramai orang yang akan efek. Sebab tu pemimpin ni ancaman dia 2 kali ganda berbanding dengan orang biasa. Hadis yang ke-5. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Man istar'ahu Allahu ra'iyatan lam yuhitha binushin illa harramallahu alaihi al-jannah. Wa fi lafzin yamutu hina yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Wa fi lafzin lam yajid raihatal jannah. Muttafaqun alaih. Maksud muttafaqun alaih ni, hadis ni riwayat Imam Bukhari Muslim daripada Maqil bin Yasar. Maksudnya, sesiapa yang diperintahkan Allah untuk memimpin rakyat, namun dia tidak mentadbir dengan baik, Allah mengharamkan syurga baginya. Subhanallah. Maknanya macam mana? Dia telah diberi amanah, tapi dia tidak menjalankan amanah tidak dengan sebaiknya, haram syurga baginya. Haram syurga ni maksudnya, dia tidak boleh masuk syurga dalam kelompok yang awal. Haram masuk syurga dalam kelompok yang awal. Bukan maksud haram syurga ni selama-lamanya dia berada dalam neraka. Tidak. Sebab selagi mana dia bersyahadah, dia masih dikategorikan sebagai seorang Muslim. Orang Islam pasti masuk syurga. Jadi haram syurga di sini maksudnya haram untuk dia masuk syurga dalam kelompok-kelompok yang awal. Maka nak menunjukkan betapa kerasnya ancaman kepada pemimpin yang tidak menjalankan
amanah itu tadi. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz yang lain, lalu mati dia dalam keadaan dia menipu rakyat, maka Allah mengharamkan syurga baginya. Subhanallah. Dia mati dalam keadaan tipu. Apatah lagi bukan sekadar tipu. Pecah amanah, ambil rasuah, ambil projek yang menyebabkan efek kepada rakyat yang terbawah. Makan gaji tapi tak buat kerja, maka dia menyebabkan haram syurga baginya. Haram syurga ni maksudnya macam mana? Haram masuk syurga dalam kelompok yang awal, maka dia akan menjadi orang yang muflih nanti. Sebab apa? Pahala-pahalanya itu akan diambil oleh rakyat yang terjejas kerana ketidakadilannya tadi. Masya Allah. Dalam lafaz yang lain, dia tidak dapat mencium bauan syurga. Orang lain bukan setakat cium bauan tapi masuk syurga. Dia nak cium bau wanginya syurga pun tidak layak. Subhanallah. Kerahnya ancaman kepada pemimpin yang zalim tadi. Tapi nak tak nak, kitalah kena jadi pemimpin paling kurang di apa-apa peringkat sekalipun, cuba buat yang terbaiklah. Sebab kalau orang baik tidak memegang amanah, nescaya amanah itu akan diambil oleh orang-orang yang tidak baik. Kalau tidak ada orang yang baik, maka nak tak nak kita lah kena jadi orang yang baik, yang memegang amanah semampu mungkin lah. Tapi ialah kita nak puaskan hati semua orang, kadang-kadang tak mampu juga, betul tak? Sebab macam-macam keinginan, kemahuan orang di bawah ni. Tapi buatlah semampu mungkin, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kita buat yang terbaik dengan kapasiti tugasan kita, amanah yang diberikan. Yang lebihnya, alallahi tawakkalna. Kita bertawakal dan berserah kepada Allah. Yang diancam ni orang yang tak buat kerja. Ataupun orang yang amanah itu ataupun kerja itu diambil untuk kepentingan dirinya. Ini yang diancam oleh Allah dengan ancaman yang cukup keras. Kemudian, sabda Nabi lagi. Hadis yang ke-6. Ma min amiri ashratin illa yu'ta bihi maghlulata yadihi ila unuqih. Atlaqahu adluhu wa awbaqahu jawruhu. Riwayat Al-Bazzar daripada Abu Hurairah. Maksudnya, tidak ada pemimpin kepada 10 orang melainkan akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaannya terbelenggu ke leher. Sifat adil yang akan membebaskannya, manakala sifat zalimnya yang akan membinasakannya. Subhanallah. Maknanya dia pemimpin kepada 10 orang. 10 orang ni maksudnya ramailah orang berada di bawahannya. Dia diberi amanah, ada orang di bawahannya tapi dia tidak jalankan amanah tadi. Di hari akhirat kelak, tangannya terbelenggu di leher, terikat di leher. Maknanya dia tak boleh buat apa-apa dah. Kalau di dunia ni dia tunjukkan. Kenapa tangan ni? Tangan ni simbolik kepada kuasa. Bila dia sign je, maka orang kena dengar arahan dia. Saya yang menjalankan amanah. Bila dia sign kan, sekian, maka arahan dia tu terlaksana, amanah dia tu. Tapi kalau dia tidak jalankan amanah dengan tangannya tadi, dia akan terikat tangannya di leher dengan maksud di hari akhirat nanti dia tak boleh buat apa-apa lagi dah. Itu maksud tangan terbelenggu di leher. Yang akan membebaskan tangannya itu adalah sifat adilnya. Dan sifat zalimnya itu akan membinasakan diri orang yang memimpin itu tadi. Tangan tu dia simbolik pada kuasa. Sebab apa? Biasanya kuasa ni berada di tangan. Kan sign cek, contohnya. Sign arahan. Itu biasanya di tangan. Di tangan menjalankan amanah tadi. Sebab itu, ketika tangan ini masih ada kudrat, ketika tanda tangan kita masih laku, maka buatlah kebaikan semampu mungkin dan janganlah gunakan kuasa itu disalahgunakan untuk kepentingan peribadi ataupun kepentingan tertentu yang menyalahi akta dan etika. Kita diberi amanah itu tadi. Itu hadis yang ke-6. Sebab itu saya setiap kali khutbah Jumaat lah,
Antara doa yang saya tidak tinggal lah ketika berkhutbah Jumaat, kalau jadi khatib, pada khutbah yang kedua saya akan doakan, Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang adil, dalam bahasa Arab. Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang adil, yang ada perasaan, ada belas ihsan, ada hati kepada orang yang dia pimpin ni. Sebab kalau pemimpin zalim, bengih, marah-marah, pandang rendah, pandang lekeh kepada rakyatnya, nescaya ramailah yang akan terjejas. Jadi yang adil itu kita minta kepada Allah. Sebab Allah lah yang mengetahui sebenar-benar keadilan itu tadi. Kita doakan agar Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil. Dalil yang ketujuh daripada hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma waliya min amri hadhil ummati syai'a wa rafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa 'alaiha fashquq 'alaih. Riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya, ya Allah, sesiapa yang mengurus sesuatu urusan umat ini lalu berlembut dan berlaku adil dan tidak zalim dengan mereka, maka berlembutlah dengannya. Sesiapa yang menyusahkan mereka, maka susahkan dia. Subhanallah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin. Apa dia doa Rasulullah? Doa Rasulullah pasti mustajab. Rasulullah doa, ya Allah, kalaulah pemimpin ini pemimpin yang baik, lemah lembut, berlaku adil, ya Allah, kau lembutkanlah sikapmu terhadap mereka. Dan kalaulah pemimpin ini pemimpin yang zalim, kamu susahkanlah mereka. Subhanallah. Doa Nabi, doa yang mustajab. Hadis ni hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Maka jadilah kita, di apa-apa peringkat sekalipun, buatlah sebaik-baik mungkin, kerana kebaikan itulah sebenarnya yang akan kekal. Ramai sebenarnya kalau kita berada di dalam kerja kan, ada sebahagiannya bos-bos ni pandang lekeh je orang bawahan ni, pandang lekeh. Sebahagiannya lah, kita kata semua pandang lekeh, kadang-kadang mengaitkan, marah di dalam grup yang besar, suka cari salah, maki, hina, cerca dan sebagainya. Ya betul lah, kalau orang bawahan itu ada buat salah, silap, berilah teguran yang baik, berhikmah, jangan sampai menghina. Kalau boleh janganlah tegur di dalam grup-grup yang besar dan sebagainya. Boleh PM secara direct, tegur dengan berhikmah di mana kesalahan dan sebagainya. Supaya apa? Tidak menjaga dari sudut emosi dan moral itu tidak dijatuhkan. Itu masalah juga. Ada yang cakap, bos akan cakap, siapa besar you or me. Yalah, kita tahu awak ni bos, awak lebih besar. Tapi yalah, teguran tu cara berhikmah. Sebab bila dibuat dalam keadaan demikian, kita ni kerja ni lah ada tempoh dia. Bila kita berpindah tempat lain, kita pencen dan sebagainya, orang akan ingat. Dan orang akan kenang ini tidak boleh lah. Bukan bos yang baik lah. Tapi kalau bos yang baik, kita akan ingat, kita akan respect. Sampai mati pun kita akan ingat kebaikan dan jasa dia. Maka, kalau keras sangat, orang tak akan suka. Yalah, kadang-kadang dalam bab kerja ni, tegah pun perlu juga. Tapi tengok pada keadaan lah. Jangan sampai memaki hamun orang yang berada di bawah tu. Itulah kita pesan. Bila pencen orang tak pandai dah, betul. Bila dah tak ada kuasa, orang tak sukalah. Ajak kenduri pun tak pergi lah kadang-kadang. Bila itu sangat kan. Kita kata suka maki orang, cari salah orang. Kemudian hadis yang ke-8 kita baca. Sayakunu umara fasaqatun jawaratun. Faman saddaqahum bikadhibihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu walan yarida alayya al-hawd. Riwayat Al-Hakim daripada Ka'ab bin Ujrah. Maksudnya,
Akan tiba satu masa nanti adanya para pemimpin yang fasik dan zalim. Maka sesiapa yang membenarkan penipuan mereka, mereka membantu dalam kezaliman. Ada orang pemimpin buat apa pun dia akan support. Bagus-bagus bawah, terbaik bawah, terbaik bawah. Sebab bodek, takut nak tegur. Maka dia bukan daripada umatku. Orang yang begini Rasulullah kata aku tak mengaku umat. Dan aku juga bukan daripada kalangannya. Serta dia tidak akan sesekali dapat melintas di hadapanku di haud. Haud ni salah satu kolam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum pada hari kiamat kelak. Subhanallah. Dia tak layak untuk minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Siapa? Pertama, pemimpin yang zalim. Yang kedua, orang yang bodek, pemimpin yang zalim. Dia tahu benda ni salah, tapi kerana dia takut nak tegur, maka dia support dan sokong orang yang melakukan kezaliman tadi, tidak diakui ia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka ini takkan layak untuk minum daripada telaga Nabi. Na'udzubillah min zalik. Last sekali lah, kita ambil dalil daripada hadis Nabi, hadis yang ke berapa dah ni? Yang ke-9 lah. 9 hadis kita baca pada pagi ni. Dalam bab pemimpin yang zalim, salah satu daripada dosa besar. Hadis ni riwayat daripada Imam Ahmad, muka surat 62. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktharu mimman ya'maluhu thumma lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'iqabin." Maksudnya, tidak ada satu kaum yang pelbagai maksiat berleluasa diamalkan dalam kalangan mereka, sedangkan jumlah mereka lebih ramai dan lebih kuat daripada pelaku maksiat. Namun, tidak mencegahnya, melainkan Allah akan menimpakan azab ke atas mereka secara keseluruhan. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksud hadis ni, orang baik ramai. Orang buat maksiat sikit. Tapi yang ramai ni, orang baik yang ramai ni, tak mampu pun untuk melakukan nahi mungkar. Dan kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azab, azab ni tak pilih orang. Orang ni orang baik tak kena. Orang ni orang jahat kena. Tak. Azab itu ataupun bala itu akan ditimpakan kepada semua orang. Sebab apa? Orang baik yang ramai tidak mampu untuk melakukan nahi mungkar kepada pelaku maksiat yang sikit. Ini bahaya. Normalisasi kepada maksiat ataupun perkara-perkara yang haram. Biarlah itu hak mereka. Biarlah dia tak kacau hidup kita pun. Menyebabkan kelompok kecil pelaku maksiat ni, dia akan bertambah besar, bertambah besar. Dia akan merosakkan generasi yang akan datang. Sebabnya apa? Orang baik yang tidak menyuarakan ataupun tidak sedikit pun menunjukkan kepedulian terhadap dosa dan maksiat yang dilakukan itu tadi. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita termasuk daripada orang yang melakukan kebaikan walaupun di mana sekalipun kita berada, dan sekiranya kita diberi amanah, kita buatlah yang terbaik mengikut kemampuan kita. Moga-moga kita tidak menyesal di hari akhirat kelak kerana amanah yang tidak ditunaikan itu tadi. Jadi saya rasa sekali itu sajalah kongsian kita pada pagi ini daripada dosa besar yang ke-13, pemimpin yang menipu rakyatnya. Saya dimaklumkan akan ada lagi lah kelas lepas ni. Jadi saya berhenti di sini dahulu. Saya serahkan kembali kepada Puan Inun, dipersilakan, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Wan Abdul Halim. Demikianlah antara perbincangan dan perkongsian ilmu mengenai dosa-dosa besar ini berkenaan dengan pemimpin yang menipu rakyat yang zalim dan bengis, iaitu antara bentuk kezaliman daripada pemimpin yang terlibat, yang melakukan penyelewengan, pengkhianatan, perasuah yang sebenarnya adalah termasuk dalam kalangan pemimpin yang zalim. Dengan itu kepemimpinan
kepemimpinan yang merupakan satu amanah yang perlu dipikul dengan sifat adil, tegas dan bijaksana, dan ia bukannya semata-mata habuan duniawi yang boleh dinikmati dan diperalat sesuka hati. Dan akhirnya semoga Allah SWT memelihara diri kita ini daripada melakukan dosa-dosa besar serta menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang percaya dunia dan akhirat. Dan semoga kita diberi kefahaman dalam memahami syariatnya ini. Dan Ustaz, saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk menutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Terima kasih Puan Inun. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Temu di lain kesempatan. Terima kasih di atas perhatian. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi